Selamat Hari Sarawak, Sarawak Makmur. Itulah tema sambutan Hari Sarawak pada tahun ini. Dan kita nak jemput tetamu undangan kita seterusnya, iaitu Dr. Kamil Salim, penceramah ataupun penulis buku dengan topik Sarawak Dulu dan Sekarang. Selamat pagi, selamat Hari Sarawak, Dr. Kamil. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Kamil, sebagai anak Sarawak lah, mungkin Dr. Kamil boleh ceritakan secara pribadi sebab Dr. Kamil lahir pada tahun 1997, Hari Kemerdekaan tu kan, Hari Kebangsaan. Jadi apa antara perubahan yang dialami oleh Sarawak pada pengamatan Dr. lah, dahulu dan sekarang? Yang lebih ketara pada saya ialah dari segi mindset. Mindset. Kalau dulu mindset ni cukuplah. Itu sajalah yang orang boleh cakap kan. Tapi sekarang mindset dia ingin lebih tahu yang lebih tahu. What's next. And then di segi lain yang saya nampak adalah di segi development. Jauh beza compare to my time lah. Kalau dulu kita nak sekolah misalnya kan kalau sekolah lantai tanah. Dinding atap nipah. Dinding nipah. Nipah atas pun nipah. You imagine lah toilet semua tak ada. Tak ada. See? And then nak pergi sekolah pun you pakai baju, pakai slipper. By the time you reach school, you dah masuk dalam parit. Pakaian you dah jadi warna lain tau. Tapi itulah yang seronok yang mereka sempat merasai suasana macam tu. Apa yang mungkin Dr. Kamil boleh belajar kan daripada orang kata kesukaran hidup mungkin pada zaman itu yang mana keselesaan itu tak dirasai oleh generasi sekarang. Apa yang mungkin Dr. Kamil boleh belajar? You tend to be creative. You tend to be, for example kan, kita sekarang kan ada kereta semua dah kan. Dulu mana ada. So what we do is kita buat sendirilah. Kita buat sendiri macam mana nak jadikan kereta ni boleh berjalan. Macam mana kipas boleh berpusing. Itu semua menggunakan akal tau. Sebab reference tak ada pada masa tu kan. Radio pun bukan semua orang kampung ada radio. Tak ada. Yang TV pula masa tu? TV lagi lah tak ada. TV di Sarawak dah cuma ada tahun 1976. You tengok jalan dalam TV tu. Macam tu lah jalan zaman saya dulu. Tapi macam seronok kan saya tengok tak ada telefon bimbit. Mereka lebih menikmati kan suasana zaman kanak-kanak mereka. Dia ambil air lah ni. Air bila air kurang kan. Ini saya kecil-kecil dulu. Yang ni kan ini di kampung Pelandok Laut lah. Dulu radio ni macam handphone tu. Sana sini bawa. Gila ada tu glamour lah kalau ada radio. Dulu saiz radio tu besar mana? Besar handphone lagi ke? besar. Lagi glamour. Berat dia macam mana? Lagi besar tu lagi glamour lah. Berat dia macam mana doktor? Beratnya? Memang berat. Pikul. You nanggap macam handphone gini tu lah. Dahsyat handphone. Radio sama lah. Tengok brand lah. Brand dia pun hebat-hebat. Jadi bila radio tu dipasangkan, apa yang menjadi tumpuan anak-anak muda masa tu? Adakah pengumuman daripada pihak kerajaan ataupun mungkin ada hiburan di corong-corong radio? Pada masa tu orang banyak jiwang sebenarnya. Jiwang. Banyak dengar lagu lah. Dia lagu Putus Cinta memang itulah yang top lagu lah. Putus Cinta. Sebab zaman dulu kalau kita ni bercinta, kita tak kata tulis surat tau. Habis tu hantar pesan dia. Orang lain yang tulis surat. Dihantar dengan lelaki ni. Lelaki ni pun tak kerti tulis surat. Ada orang tulis surat. So jika aku ni jatuh cinta lelaki ni, aku buatlah boycott sikit. Buatlah sabotaj sikit lah. Sabotaj. Boleh sabotaj. Dulu tak pernah berlaku tau. Dia nak baca tak ni? Dia tak tahu. Macam tu. Sebab tu kan dia hormat pada surat cinta ni. Dia bubur powder sekali. Minyak wangi, bubur bawah bantal. Ataupun ada yang sampai tu ekstrim tu letak dalam frame gambar tu, bubur kat dinding. Uish, jadi bingkai. Sebab ayat dulu manis. Ayat sekarang pahit. Sekarang ni pikat lain lah, pikat lain. Cokat. Ya, boleh belanja sikit doktor, boleh. Mungkin kita nak bawakan macam mana zaman kecintaan orang dahulu kan. Dia kan kepada kekanda yang kusahi, yang ku tidak mungkin lupa siang dan malam. Amboi, itu macam dah berpuisi. Dia sebut siang dan malam. Bahasa ni sekarang ada bahasa tu tau. Pipe apa dia buat. Ada sekarang ni bahasa macam tu kan. Pipe apa tu? Sekarang di Indonesia popular. Pikat line. Pikat lah. Kamu dalam bahasa Sarawak zaman-zaman cinta-cinta dulu macam ni? Namanya saya dah. Nama cuma bahasa orang zaman yang memang macam ni. Nang yang makin bahasa baku.
Kekanda, Adinda. Macam zaman saya berlakon drama pakai radio Okey. kan. Surat datang sampai seguni sekali datang. Because fokus waktu ini ada lain lah. Oh. Iyalah, nangga pantun yang hantar. Okey. Tanpa suaramu, ku tidak akan bisa hidup sekarang. Amboi. Tapi Aku dia akan- lagi ni kan, lagi sampai. Lagi tak sampai. Lagi Betul-betul. sampai. Tapi Aku kita sanggup fahami terjun di lah lautan. maksudnya. Oh. Amboi. Sampai macam tu sekali. Ya. Betul-betul. Kita macam, okey, itu orang lain. Kalau Dr. Kamil sendiri pernah ke hantar ucapan ni, cinta-cinta ni? Dia senang je. Dia Ah. tak lagu. Dia pandai, dia puitik. I Dia sebenarnya cari gitu. jawapan selamat ni. Saya kecil ni orang bagus lah sebenarnya. Si mana bergerek sebenarnya. Wah. Kami tak dengar je tadi lalu. Okey. Benar, it's true lah. Ah. Bergerek pun nanti waktu orang start from gerek pun form 5 baru faham. Okey. Because zaman dulu, lelaki dengan perempuan macam adik-beradik tau. Even in our school kan, daripada St. Thomas kan, bila pergi Okey. ke pulau, kita tidur sebelah pun, we don't think of something else tau. Ah. Because zaman ni form 4, form 5, orang lelaki lagi mandi telanjang terjun di pokok. Form 4, Form 5? Oh. Kalau di kampung Sungai Bedil besar lah. Oh. Masih terjun, boom. Apa lagi di kampung-kampung di Sadong Jaya, Asar Jaya semua lah. Okey. Ya tak di kampung Sungai Bedil besar. Tapi macam bila contoh development tadi Ah. kan, saya nak cerita sikit lah. Zaman daripada Sarung Jaya, Asar Jaya ke Kuching, you kan melalui kapal tau. okey. Kapal dah lah sikit. Dalam kapal ya penuh dengan barang, you juga tidur sia. Penuh dengan binatang lagi masuk dalamnya. Ya je gelombang. So setiap tahun normally mesti ada orang karam meninggal. And then macam ni kau nak communicate because it takes 10 hours. 10 jam baru sampai ke Kuching. Ya. So kalau ada adik kakak yang meninggal, tu masalah lah sebenarnya. Masalah. Jadi klinik sih ada. Kalau Ni ada dulu klinik. 10 jam, masa sekarang ni ambil masa berapa lama? Pakai darat ni ada 2 hours, 1 jam. Situ ke kejap Sadong aja, Jaya dah maju. 45 minit. Kalau laju lah. Apa perubahan yang kita nanggap dalam kalangan penduduk Sadong Jaya lah, Oh. tempat kelahiran kita? Banyak. Mun dulu marek, mun orang Sadong Jaya asal Jaya pergi ke Kuching semua orang heran. Ish. Pakai baju hijau Datuk katanya. Baju hijau. Baju gadung. Baju gadung, baju keluar. Macam ni orang Kelah, orang Sadong Jaya marek lah. Orang Ladung ke orang Semerak ke orang Sampun ke siapa lah. Nang pakai main orang lah. At the time lah. This is the truth, bukan ya, bukan ya, ya. mereka. Sekarang now, nak yang menolong orang di Sadong Jaya tu, they want to motivasi dia tu going further. Betul. They want to study to prove that kita, I think kita tu walaupun kita tu orang laut, kita boleh berjaya tau kadang-kadang. Jadi kita kena buktikan. Waktu pun suara pada tu mau semuanya akan pergi semunyan. Hardship lah, memang hardship. Sebab produk-produk siapa dijual lah, apa kita makan. Pada masa So, and then kebanyakan pada zamannya, sebab ialah kami pelajar-pelajar ingin nak jadi cikgu. Kebanyakan di Sadong Jaya yang mengkawasan Kampung Semerak lah. Nangnya banyak jadi cikgu. Tiba-tiba pada tahap zaman Profesor Dr. Hatta Unimas, Unimas, dia bertukar. Dilarang oleh orang kampung, budak kau jadi cikgu tak? Kau jadi doktor je kau. Tinggi lagi profesionnya. So Profesor Dr. Hatta is kira the first doktor daripada kuasannya. Sehingganya jadi orang besar di Unimas kena itulah. Myself, I think mungkin the pertama yang ada PhD daripada kampung. Sekarang tak boleh hitung dah. Bertimbun dah. Kan? Kampung Jemukan pun penuh profesor-profesor di Unimas, di UiTM, mami. So, dari segi development ramai cendekiawan daripada kawasan ya. Wow. Bahkan ada yang menjadi doktor pakar buaya pun ada. Ada yang sekarang saya dengar ada yang bekerja di NASA pun ada. Dan banyak department ramai dah orang daripada Sadong Jaya tu sebenarnya lah. Dari segi infrastruktur kita nak jalan dah bagus. Semua sekali dah ada internet, ada apa lagi sistem air, walaupun boleh mungkin dapat baik tambah baik lah. Ataupun electricity semua dah ada dulu. Mandi terjun dalam sungai air macam sungai, macam air teh tarik. Masanya dan kebanggaan ni penulis buku ni je mungkin boleh dikongsikan. Sebentar sebenarnya nanti kita nak Teh tarik kongsikan. you akan berenang pakai apung, all this thing. You si tahu boyak waktu ya sebenarnya. Akhirnya tu you si berani lah nak berenang.
takut Kena faham kan? Si ampak kita kereta. Okeylah, kita nak berehat sebentar sebab banyak lagi yang nak ditanya kepada Dr. Kamil. Yalah, berasal dari Sadong Jaya kan. Dulu ekonomi utama Malaysia pun dekat pertanian, pertanian kan. Jadi banyak lagi lah soalan yang diajukan. Kita nak berehat sebentar, jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Mungkin boleh berikan kata-kata ucapan sedikit lah sebenarnya Sarawak tu, mungkin kita nak Sarawak 10 tahun akan datang macam ni, Dr. Kamil. Okey. Untuk 10 tahun yang akan datang misalnya, kita harus ready. Sebab kalau kita melihat keadaan dunia sekarang ni, 10 ke 20 tahun akan datang misalnya, macam mana resources kita? Okey. Adakah dia boleh bertahan ataupun semakin berkurang? Kalau semakin berkurang, kita sebagai rakyat harus, ataupun pemerintah misalnya, kita harus bersedia awal tau, atau dengan strategi yang baru. Betul. Misalnya kalau minyak dah habis misalnya. So what is our next resources, option untuk masa depan? Yeah. Dan saya harap rakyat sekarang ini ataupun remaja, all this thing kan semua dah pergi ke globalisasi kan. Dengan just menggunakan handphone, dia boleh buat perdagangan antarabangsa daripada rumah. Ibu bapa ataupun sudah boleh menerima wangnya daripada anak-anak yang bekerja di luar negara. You know. Jadi benda ni harus akan ke hadapan lah. Betul. Kita harus melihat ke hadapan, guys. Itulah kata-kata pada Dr. Kamil.